إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ولجميع الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين في البر والبحر أجمعين ثم لأرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أساتذتنا ولتلاميذنا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukrina maulana Muhammadinil Mustafa ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawudal jibalu yusabbihna wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rabba Musa wa Harun. Wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal hifza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat hadirin hadirat ahli jemaah yang dirahmati dikasihi oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kathiran tayyiban mubarakan fi, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah karunia, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bersama-sama kita berhimpun pada pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama kita beribadah, menyatakan ubudiyah, sifat ubudiyah, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur masih diberi kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan di alam dunia ini, untuk kita membina kehidupan kita. Sebenarnya bukanlah kita berada di dunia ni untuk membina kehidupan dunia semata-mata, tapi hakikat sebenarnya kita sedang membina kehidupan di akhirat. Baik amal kita, tindak tanduk kita, sekiranya kebaikan, kebajikan, maka baik pula balasan di akhirat yang akan Allah Ta'ala sediakan. Jadi satu tajuk yang kita nak petik daripada kita ibadah. Ibadah sepenuh hati. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Yang dikarang oleh Dr. Amru Khalid hafizahullahu ta'ala. Pada satu tajuk, solat sumber kekuatan asasi. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, kata dia, sehari semalam solat fardu memanggil kita 5 kali dan mengatakan, wahai orang yang beriman, jika kamu telah berbuat benar dan berlaku baik pada waktu yang lalu, maka semakin giat dan mendekatlah kamu pada waktu-waktu berikutnya. Jadi kata dia, solat fardu memanggil kita. Jadi solat sebagai satu tuntutan yang sangat besar. Masya Allah. Daripada perintah sembahyang, maknanya bagaimana sembahyang itu disyariatkan, dan pada sudut kaifiat, tata cara kita nak melakukan solat, kemudian hikmah daripada solat, kesan daripada solat, faedah solat. Banyak perkara yang kita boleh bincangkan daripada masalah solat. Malah bukan daripada sudut diri solat itu, sebelum daripada solat, sebelum dari kita melaksanakan solat pun, beberapa perkara, beberapa amal yang kita boleh buat yang menjadi benteng, menjadi satu
kekuatan untuk orang beriman. Dengan sembahyang sunatnya, dengan diperintah ambil wuduknya, dengan diperintah untuk menuju ke masjid untuk kita mendirikan solat. Belum lagi masuk solat, kan? Mula takbir dengan amalan di dalam solat, zikirnya, tilawahnya, perbuatannya, rukuk, i'tidal, sujud, adanya solawat, adanya istighfar, tasyahud, doa-doa di dalam sembahyang. Itu amalan yang sangat besar di dalam agama kita. Jadi sembahyang ni panggil kita, dia seru kita. Di tuntutan solat tu didatangkan azan, memanggil, menyeru kita sebanyak 5 kali dan mengatakan, wahai orang yang beriman, jika kamu telah berbuat benar dan berlaku baik pada waktu yang lalu, maka semakin giat dan mendekatlah kamu pada waktu-waktu berikutnya. Jadi kalau kita lakukan dengan baik pada waktu yang lalu, maka semakin giat dan mendekatlah kamu pada waktu berikutnya. Maknanya bila mana kita telah laksanakan tugasan sebagai hamba dengan melakukan solat dengan sepenuh-penuh tuntutan tadi dari sudut rukun dan syaratnya, maka giatlah pada waktu-waktu berikutnya. Mana waktu-waktu seterusnya kena tingkatkan lagi, kena dekatkan lagi, kena hampirkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu maka lepas daripada solat fardu ada solat sunat, kan? Dipanggil solat apa? Sunat. Sunat rawatib. Sunat yang mengiringi. Jadi nak sempurnakan fardu tadi ada rawatib, qabliyah, ba'diyah. Qabliyatan, ba'diyatan. Yang kita kena ambil perhatian. Jadi nak melengkapkan sembahyang kita tadi. Maka semakin giat dan mendekatlah kamu pada waktu berikutnya. Dengan semakin mendekat, nescaya kamu akan segera sampai. Jadi kita akan cepat sampai. Namun jika di waktu-waktu yang lalu kamu telah berbuat salah dan keliru, segeralah seka dan hapus kesalahanmu tersebut di masa berikutnya. Jadi dituntut untuk kita menjaga masa-masa kita. Apabila kita telah melakukan sembahyang tadi, maka waktu-waktu yang berikut, mana waktu-waktu seterusnya, maka kita kena pelihara, kata dia. Jadi sebenarnya sembahyang ni menjaga, malah sembahyang ni mentarbiah, sembahyang ni mendidik, sehinggalah segala perbuatan kita ni terikat seolah-olah daripada amalan sembahyang itu sendiri. Masya Allah. Disiplin dengan sembahyang tadi akan membina kehidupan insan. Kita ada waktu dia. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu terhadap orang beriman ni diwaktukan. Diajar kita supaya jaga masa di mana saja, apa saja keadaan dia, benua mana sekalipun waktu dia tertentu dah. Ada sembahyang subuh, zuhur, asar. Jadi di situ telah mengajar manusia supaya memelihara waktu. Kan? Tengah hari dia bersedia untuk sembahyang zuhur. Maghrib setelah penat siang hari, sembahyang solat fardu maghrib. Jadi diajar kita supaya memelihara waktu. Kemudian tertibkan amal kita, disiplinkan amal kita, Masya Allah. Jadi banyak mananya tarbiyah yang kita dapati daripada sembahyang. Selepas sembahyang wirid, duduk wirid, lepas wirid zikir, kemudian doa, Masya Allah. Itu kesan daripada sembahyang itu. Maka kalau siapa yang jaga sembahyang dia sungguh-sungguh, maka akhlak dia akan berubah. Akhlak dia akan berubah, perangai dia akan berubah dengan dia jaga sembahyang. Masalah hari ini sembahyang tak jaga, na'udzubillah. Bila sembahyang tak jaga, dari peringkat remaja sehinggalah orang tua, kalau tak jaga maka kehidupan dia jadi terumbang-ambing. Kehidupan dia jadi tak tentu hala, jadi kelang kabut, jadi kucak-kacir aturan kehidupan dia. Kerana apa? Sembahyang diabaikan, sembahyang dilewat-lewatkan, na'udzubillah.
Ni kadang-kadang kelemahan. Kelemahan dia. Melainkan dengan sebab uzur. Dengan sebab keuzuran dia, maka tu dimaaflah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Namun jika di waktu yang lalu kamu telah berbuat salah dan keliru, segeralah dan hapus kesalahanmu tersebut di masa berikutnya, dan berusahalah untuk selalu bergerak dengan semangat tinggi hingga sampai di tujuan. Malah orang beriman ni, bila mana dia kesibukan dia dengan sembahyang, kesibukan dia dengan sembahyang, kecintaan dia dengan sembahyang, semangat dia dengan sembahyang, Masya Allah, rindu, dia panggil asyik kan? Asyik dia dengan sembahyang, banyaknya sembahyang dia. Malah sampai kalau kita dengar orang-orang terdahulu, sampai dia boleh susun sembahyang dia satu hari ratusan rakaat, Masya Allah kan? Ratusan rakaat. Kita ni fardu ni berapa rakaat fardu kita? Berapa rakaat fardu? 17 kan? 17 rakaat, tak ada lebih dah. Kalau lebih tu terkeluar ahli sunnah wal jamaah. Nampak tak? Ataupun kalau terlebih tu jenis orang yang was-was semayang. Semayang dia terlebih rakaat. Tak? Dia zuhur sokmo-sokmo, dia zuhur 5 rakaat. Zuhur asar dia semayang 4 rakaat ni bawa sampai 5 rakaat. Pasal apa? Pasal dia was-was. 3 ke 4? 3 ke 4? Padahal 4 dah, bila was-was kena tambah satu lagi. Jadi 5 rakaat. Tak? Jadi 5 rakaat. Zuhur 5, asar 5, isyak pun 5, tambah sembahyang seorang lagi kuat. Lupa rakaat dia. Sujud sampai 3 kali sujud. Kan? Dia was-was 2 ke 3, 2 ke 3, sujud lagi. Allahu Akbar. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah Ta'ala, 17 rakaat. Tapi maknanya melainkan orang yang safar lah. Orang yang safar, maka yang 4 jadi 2. Kalau 3 waktu jadi 6 rakaat saja. Potong 6 rakaat daripada 17 tadi. 13. Jadi tapi kalau kita himpunkan sembahyang sunat, dia nak datang kekuatan tadi. Ni yang kadang-kadang boleh kata tak ada limit. Bila himpunkan sembahyang sunat, maka boleh kata tidak ada limit. Nampak tak? Rawatib je kalau dijaga, sembahyang sunat rawatib 20 rakaat. 20 rakaat campur muakkad ghairu muakkad. Tapi yang muakkad 10 rakaat lah. Kalau jaga betul-betul muakkad 10 rakaat. 10 rakaat. Subuh qobliyah 2 kan? Subuh qobliyah tu 2. Zuhur qobliyah ba'diyah 2 dah, 4. Asar tak ada. Asar tak ada. Maghrib ba'diyah, isyak ba'diyah. Jadi maghrib isyak 2 4, ba'diyah. Qobliyah tak kuat, tidak kuat. Asar tak ada, zuhur qobliyah ba'diyah 8, subuh 2. Ada kata juga zuhur 4 rakaat qobliyah. Jadi kalau jaga rawatib, tu kuat dah tu. Berasa ada dah. Dia ada sembahyang sunat, berasa dah. Tambah lagi dengan duhanya dah, sekurang-kurang 2. Sebanyak-banyak buat 8 rakaat Imam mazhab Syafi'i. Kemudian buat taubat lagi, mesti kena ada sembahyang sunat taubat. Tiap-tiap hari mesti ada buat sembahyang sunat taubat, kena ada. Buat 2 rakaat. Waktu-waktu yang bukan tahrim. Bacaan mudah, qul ya qulullah, qul ya qulullah. Semua sembahyang sunat boleh qul ya qulullah, tak ada masalah. Nampak tak? Kemudian buat hajat lagi, mesti ada sembahyang hajat. Tiap-tiap hari mesti ada sembahyang hajat. Dah kita dengan Tuhan ni banyak sangat hajat kita. Allahus samad, Allahus samad, Allahu al-maqsud. Allah lah tujuan kita. Al-maqsud fi kulli hawaij, pada tiap-tiap hajat kita ni, maka Allah Ta'ala lah tempat tumpu kita. Tengok. Nabi-nabi aja Allah Ta'ala tempat tumpu. Hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukuplah Allah, kata dia. Cukuplah Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik wakil Allah Ta'ala, tak ada.
Kalau kita wakil ni apa? Wakil ni apa? Pembantu kita lah kalau kira. Kan? Kamu ni wakil aku dalam urusan bagian-bagian. Aku wakilkan kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala wakil kita. Segala urusan kita ni Allah Ta'ala lah yang boleh membantu kita. Sembahyang sunat. Malam hari kalau mampu lagi, rajin lagi tahajudnya dengan witirnya. Kan? Rajin sekali-sekali buat tasbih pula, Masya Allah. Tu sembahyang saja tu. Maknanya membina kekuatan tadi. Ia akan membina kekuatan kepada kita dari sudut ibadah. Masing-masing ada masa, kan? Kita masing-masing kita ada masa, cuma kita nak atur. Tapi tak dapat tidak, sebelum daripada kita nak beramal kena ada ilmu. Ilmu. Ilmu ni belajar macam kursus jugalah. Kan? Hari ni kalau satu orang nak pergi haji 3-4 hari, kursus tahun, kursus, kan? Tiap-tiap minggu kursus 2-3 jam nak amal kejap je. Tu elok. Maknanya asyuru' ma'al ilmi, sebelum buat sesuatu kena datangkan ilmu, kena hadirkan ilmu, kena mendalami ilmu. Penting sangat. Dalam apa saja urusan kita, baik dunia pun kita perlukan ilmu. Al-ilmu muqaddamun wal amal tabi'uhu. Ilmu tu didahulukan, amal tu yang menuruti, mengikuti dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan kita kena ingat, kan, selepas daripada amal kita ni, maka amal tu akan dikira bicara oleh Allah. Selepas daripada buat amal, semua amal tadi akan dikira bicara oleh Allah, kan. Kemudian kita lihat ayat yang Allah Ta'ala sebut apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Tengok berapa banyak ayat yang kita baca. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dengan apa yang mereka kerjakan. Ya'malun, yang mereka kerjakan, ataupun bima kanu, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Kamu sendiri buat ataupun apa yang mereka buat. Maknanya masing-masing akan dikira. Semua amal kita, Masya Allah. Dah. Semua amal manusia akan dikira bicara. Mana amal yang baik akan dikira, amal yang buruk pun akan dikira. Amal yang baik dikira, amal yang buruk pun dikira. Tapi kebanyakan manusia ni, Allah Ta'ala sebut, termasuk orang kafir ni, dia lupa amal, ataupun orang fasik, orang yang berdosa ni, bila di akhirat, bila ditimbang amal, mereka lupa amal jahat dia dilupa habis. Tapi Allah kira, Allah Ta'ala tak lupa, Allah Ta'ala tidak hilang daripada pengetahuan Allah. Rekod Allah Ta'ala ada. Ahsahullahu manasuh. Tu ayat tu. Ahsahullahu manasuh. Menghitung oleh Allah Ta'ala akan apa yang mereka lupa. Manusia ni lupa, tapi Allah Ta'ala tahu. Dah kita kalau kita buat, Masya Allah, kan, tak kiralah kebaikan ke keburukan ke, kita boleh ingat ke semua sekali. Kebaikan yang kita buat, kalau sedekah, banyak mana sedekah, kita pun tak ingat, kan. Ataupun keburukan yang kita buat, kalau jenis dia buat dosa, kalau senarai satu persatu boleh ingat, tak boleh ingat juga. Maka kita lupa amal kita, tapi Allah tahu, kan. Kalau kata contoh mengumpat, kita ada ke tidak mengumpat? Dalam kehidupan kita ada ke tidak kita mengumpat? Ke ada siapa tak pernah mengumpat sini? Ada? Langsung dia kata tak pernah mengumpat? Ada? Kalau tak ada tu wali sungguh lah. Kalau tak rajin mengumpat tu wali sungguh. Pasal mengumpat ni boleh berlaku tiap-tiap hari. Kadang-kadang tiap-tiap waktu. Bila berdua je, mudah. Dia mudah. Tak boleh elok popek kuliah mana, ustaz mana mengajar hari ni surah apa program ni, lepas tu mula tahu tak sipulan, tahu tak, mula tu dia mula cerita dia. Jadi kita kata, kalaulah contoh satu kesalahan lisan dia mengumpat, agak-agak banyak mana dah kita mengumpat, kan? Kalau kira banyak mana tu mungkin payah ada tak, tiap-tiap minggu ada tak?
Tiap-tiap hari, tiap-tiap hari itu mungkinlah tak capai tiap-tiap hari, agak-agak tiap-tiap minggu ada tak? Kalau tiap-tiap minggu pun tak nampak, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ni lama-lama ni takut tak kena lah. Kan? Jadi maknanya kalaulah tiap-tiap minggu ada satu orang yang kita umpat, tiap-tiap kita lupa lah banyak mana. Banyak mana kita bercampur ni jadi berlaku umpatan kita tak ingat. Tapi Allah Ta'ala tahu. Ahsahu Allah manasuh, Allah Ta'ala menghitung apa yang mereka lupa. Jadi tak hilang lah. Tak hilang daripada rekod tu. Allahu Akbar. Tu maka kita nak hapuskan dengan taubat kepada Allah. Sementara hidup, sementara sihat walafiat, kita kembali, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sedangkan kita kena bina, kena siapkan bekal kita untuk akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah firman kan surah Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, takutlah kamu akan Allah. Takwa ni dah ibu lah kita kata. Wasiat, pesanan, ingatan paling besarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, takwalah kamu akan Allah. Ulang 2 kali pula. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Ulang pula, tengok dekat tak? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, kamu takwalah karena Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur, dan hendaklah melihat nafsun oleh seorang, hendaklah melihat oleh satu diri, nafsun ma qaddamat lighad, apa yang dia bawa, apa yang dia dahulukan, lighadin, untuk esok hari. Kena tengok apa yang aku bawa esok hari. Tapi lighadin ni bukan untuk esok, tomorrow dah. Tapi lighadin ni tafsirnya liyaumil qiyamah. Walau ghadan ni esok, dah amsi kemarin, al-yaum hari ni, ghadan esok. Tapi ghadan dikendaki di sini lah hari kiamat. Apa yang kamu bawa untuk hari kiamat? Kiamat ni dekat. Azifatul azifah, telah hampirlah oleh kiamat. Iqtarabatis sa'ah, qaraba dekat, iqtarabatis sa'ah, dekat kiamat. Jadi kamu kena perhati, kena tengok, wahai diri, apa yang kamu bawa esok hari. Kemudian wattaqullah, dan takwalah kamu akan Allah. Ulang balik, ittaqullah. Maknanya tadi dah sebut taqullah, ini ittaqullah pula. Jadi karrarul amra, kaedah kita karrarul amra takkidan. Allah Ta'ala ulang-ulang ayat tu sebagai taukid, menguatkan. Taukid tu, pergilah makan. Pergilah makan. Kalau ada 2 kali perintah tu apa makna? Kan? Kalau pergi makan. Pergi makanlah sekali. Lepas tu dia tak pandang dah. Tapi kalau 2 kali suruh apa makna? 1 penekanan. Ittaqullah, ittaqullah, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Itulah keadaannya. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tuntutan daripada Allah terhadap hamba dia supaya bertakwa, beramal, kemudian dah buat amal, kena jaga amal, pelihara amal, dan kita tak boleh berpada dengan amal yang kita ada. Tak boleh berpada, malah kita berasa sentiasa nak muhasabah, memperbaiki dan memperkemaskan amal kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi sentiasa kita perhati diri kita, perhati amal kita memada dah. Rata-rata tak cukup. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik-baik untuk kamu, kamu buat jahat-jahat untuk kamu. Kan? Tu tengok. Baik untuk kamu sendiri. Kan? Ada jugalah pahala-pahala kadang-kadang amal kita ni dia mutaaddi, melampaui.
Kalau kita mengaji Quran, mana guru Quran kita dapat pahala dia. Kita semayang, siapa guru solat kita, dapat juga pahala dia. Allahu Akbar. Dan keadaan alam yang tak berapa nak stabil hari ni. Ya. Alam tak berapa nak stabil, gempa bumi sana, gempa bumi sini. Allahu Akbar. Dah. Saudara kita Turki hampir 50,000. Dah hampir 40-50,000 mati. Gegar. Gup sikit je. Gegar sikit, dia main bangunan jatuh, bangunan runtuh, mati 40,000. Allahu Akbar. Gegar tu sekejap je. Kalau kata gegar tu 5 minit, runtuh bangunan apartmen. Kalau setengah jam, kalau 1 jam gegar, itu Turki. Kalau kata satu bumi bergegar, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digoncangkan sedahsyat-dahsyat goncangan dia. Wa akhrajatil ardu athqalaha, keluarlah bumi itu segala isi-isi dia. Dah, wa qalal insanu malaha, manusia kata apa ni. Dah, tu kuasa Tuhan, masya-Allah. Allahu Akbar. Tak pernah stabil, tempat nyaman pun jadi huru-hara. Allahu Akbar. Tu kadang perbuatan tangan manusia lah. Tangan manusia sini hakikatnya daripada Allah, tapi kita nisbah dia, kita ni ada sangkut paut masalah tangan kita ni. Daripada persendirian, daripada furoda, daripada individu dan daripada masyarakat, daripada komuniti sampailah peringkat atasan, kesan-kesan alam. Allahu Akbar. Tu keadaan tak pun nak stabil. Alam tak stabil. Kerajaan pun tak pun nak stabil. Tu Masya Allah. Dah. Allahu Akbar. Syari 2 ni tengok. Mula itu disebut apa? Disebut royalty. Royalty tukar kepada ihsan. Sekarang ni tak ada terus. Tak ada terus. Jadi potong terus. Allahu Akbar. InsyaAllah ada Madani. Dipanggil Madani. Tu. Jadi maknanya tak dapat dah. Kerajaan Kelantan Terengganu tak dapat dah duit minyak, tak dapat dah. Dia jam terus dah. Direct daripada kerajaan dia sendiri nak atur. Tak perlu dah kerajaan negeri. Jadi kerajaan pusat sini nak urus duit minyak tu, dialah nak buat pembangunan apa. Jadi kerajaan negeri tak dapat duit minyak. Allahu Akbar. Tu tengok tu rahmah dia panggil. Madani tu. Sekat dah. Allahu Akbar. Jadi kita lihatlah makna keadaan perbuatan kita, tindak tanduk kita ni. Jadi adalah jazak daripada Allah tu ada. Kalau baik, insya-Allah rahmat, barakah, kan? Tapi kalaulah tak sebenar, jadi buat kepada penganiayaan, tak kisah apalah. Peringkat individu, peringkat keluarga, peringkat masyarakat, berlaku penindasan, kezaliman, balasan Allah Ta'ala tu segera. Segera dibagi peringatan. Dia tak bagi direct, kadang-kadang peringatan dulu. Tapi kalau tak ambil ingat, mulalah datang satu musibah sebagai pengajaran. Pun kadang-kadang tak ambil pengajaran juga dengan musibah. Allahu Akbar. Jadi balik kita cek balik diri kita. Iman dan amal jadi khairul bariyah. Orang yang sebaik-baik ini dengan iman dan amal. Iman dia betul sahih dengan Allah Ta'ala, dan amal dia soleh, jadi khairul bariyah. Dan syarul bariyah pun sama juga. Orang kafir, syarul bariyah, syarul khalqi, seburuk-buruk makhluk Allah orang kafir. Itlaq begitu kata ulama tafsir. Allahu Akbar. Jadi itulah keadaan kita seharian kita dalam kita kesibukan dunia kita. Kita mendengar ucapan-ucapan peringatan, nasihat, tazkirah ni nak membentuk kehidupan kita lah. Sementara kita boleh baiki, betulkan, mujurlah, kan? Selagi mana hayat di kandung badan dapat kita perbaiki dan perbetulkan, itu yang mustahak. Maknanya kita islah, mana? Kita amalku jadi soleh, kita jadi soleh, pada masa yang sama kita muslih. Tu tinggi sikit lah. Daripada kita soleh, betulkan kehidupan kita, pada masa yang sama perhati kiri kanan kita, terutamanya bawah tanggungan kita. Jadi muslih, orang yang memperbaiki pula. Tegur, baiki, ingatkan saudara kita. Itu satu peranan pula. Anak-anak bagaimana, orang-orang yang dekat dengan kita, korobah yang mampu kita tegur, kita ingatkan.
tanggungjawab kita. Sama-sama kita menyeru kepada kebaikan. Wallahu alam. Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat jemaah sekalian, saya rasa sekadar itu insya-Allah. Saya pun sibuk sebenarnya nak pergi hospital. Ni pun daripada hospital tadi. Orang tua saya, ayah saya keuzuran kenciman dia kuat. Kaki dia dah ada masalah, jadi tengah nak buat rawatan tu, nak pergi hospital balik. Sepatut pagi ni saya balik pondok. Pagi ni jadi tergendala lah, makanya pergi hospital urusan tu. Mudah-mudahan lah doa-doa kebaikan insya-Allah. Orang tua saya umur 87. Kenciman dia kuat ni, kaki dia ada masalah dah. Wallahu alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wa sunnah wa ta'wil wal hikmah wa ma yanfa'una fid dunya wal akhirah wa dina ila sawa'i sabil. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da' ilaina wa ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.